Pukul 11 malam, saya bersama anak lelaki saya sudah tiba di sebuah rumah orang tua di Sungai Tani, Kedah. Ada satu kematian melibatkan penghuni di situ. Jenazah merupakan seorang lelaki berusia 70-an. Saya diminta untuk menghantar jenazah ke kampungnya yang terletak di Alor Star. Selesai semua urusan, lebih kurang pukul 11.30 malam, kami bertolak ke Alor Star. Perjalanan ke sana tidaklah begitu jauh, lebih kurang 1.5 jam sahaja. Perjalanan malam itu agak tenang kerana kereta tidak begitu banyak, jadi saya bolehlah menyingkatkan masa. Lebih kurang sejam juga perjalanan kami sampai di rumah arwah. Selesai mengantar jenazah, saya berhenti seketika di sebuah restoran untuk menghilangkan dahaga. Sewaktu masuk ke dalam kedai pun, saya dapati banyak mata memandang ke arah kami. Maklumlah, sudah waktu begini, ada pula van jenazah yang singgah. Selesai membasahkan tekak, saya meneruskan perjalanan pulang ke Sungai Tani. Tiba-tiba, lebih kurang 15 minit perjalanan, saya terdengar bunyi kuat dari arah belakang. "Bunyi apa tu?" soal anak lelaki saya. Saya menggelengkan kepala. Brek ditekan dan saya segera memberhentikan van di tepi jalan lalu melihat di belakang. Bunyinya seperti keranda yang terbalik. Tapi pelik juga. Hendak kata ada jenazah sudah dihantar pulang. Tapi bunyi apa pula itu? Saya lihat keranda masih dalam keadaan yang elok. Sekeliling disuluh. Oleh kerana tiada apa-apa yang pelik, kami pun meneruskan semula perjalanan. Tapi sebentar kemudian, bunyi itu sekali lagi kedengaran. Kali ini semakin kuat. Saya menyuruh anak lelaki saya melihat ke belakang. Sama juga, tidak ada apa-apa yang berubah. Semuanya berada dalam keadaan yang asal. Saya menjadi pelik. Tidak pernah pula selama ini kedengaran seperti itu. Jadi, saya abaikanlah saja. Sewaktu kami melintasi kawasan gurun, bunyi itu sekali lagi kedengaran. Kali ini, bunyi itu kedengaran beberapa kali. Van juga terasa seperti bergoyang-goyang. Saya sekali lagi memberhentikan van di tepi jalan dan turun melihat keadaan di belakang. Pelik kerana bunyinya seperti gedegang. Apabila membuka pintu belakang, saya lihat kain penutup keranda kembali terentang menutup keranda. Saya termenung. Seingat saya, kain itu sudah saya lipatkan dan diletakkan ke tepi. Biasanya apabila ada jenazah, kain itu akan saya ampaikan. Tetapi apabila tiada jenazah, kain itu akan saya lipat dengan rapi. Saya cuba mengingat kembali, adakah saya sudah melipat kain itu ataupun tidak. Saya memandang anak lelaki saya. Dia seolah-olah tidak perasan akan keadaan itu. Abang ke yang letak kain ni?" soal saya. Dia menggelengkan kepala. Katanya, dia tidak ada sentuh apa-apa pun. Saya pun menariklah kain itu dan melipatkannya kembali. Kemudian letakkan di tepi keranda. Perlahan-lahan saya membuka keranda. Di dalamnya memang kosong kerana jenazah sudah dihantar. Cuma yang menjadi muskil bagi saya, bunyi apa pula yang kami dengar tadi. Saya mengetuk-ngetuk pintu van. Bimbang jugalah kalau ada yang tidak rapat. Tetapi semuanya dalam keadaan yang elok. Bagi mendapatkan jawapannya, saya meminta anak lelaki saya supaya duduk di belakang dan perhatikan apa yang berlaku. Tetapi dia tak nak. Takut katanya. Akhirnya setelah berpuas hati, kami pun meneruskan perjalanan pulang. Selepas pada itu, bunyi tersebut tidak lagi kedengaran. Cuma kali ini kami diganggu dengan bau yang sangat wangi, seolah-olah bau bunga-bungaan. Seram sejuk kami dibuatnya. Waktu itu saya berdoa kepada Allah agar selamatkanlah kami daripada sebarang gangguan dan musibah. Sampai di Masjid Batu Dua, Sungai Tani, saya pun membukalah pintu belakang van untuk mengemaskannya. Sebaik pintu van dibuka, saya nampak kain penutup keranda sekali lagi cantik menutup keranda. Perkara ini memang pelik. Sudah 2 kali saya lihat
Bukan lihat, sudah 2 kali saya lipatkan ini, tetapi bagaimana ia boleh terentang kembali? Siapa pula yang bukanya? Selain daripada kain itu, bunyi yang kami dengar juga menjadi persoalan yang saya tidak dapat jawab sehingga ke hari ini. Semua ini sukar juga difikirkan dengan akal yang logik. Baik, itulah pengalaman pertama. Pengalaman yang kedua yang ingin saya kongsikan di sini juga tidak tercapai dengan akal saya untuk menjawabnya. Kalau tidak salah saya lah, peristiwa ini berlaku pada tahun 2010. Sewaktu itulah saya ditugaskan untuk menghantar jenazah kembali ke Pahang. Semasa dalam perjalanan, jenazah yang saya bawa tu ditemani oleh 2 orang anak perempuannya. Sebaik memulakan perjalanan, saya dengar mereka mengalunkan surah Yasin. Hampir sejam perjalanan, suasana di belakang agak sunyi. Mungkinlah mereka sudah selesai membaca surah Yasin. Saya pun sempat jugalah menjenguk ke belakang. Anak-anak arwah kelihatan sedang menyandar, mungkin kepenatan. Maklumlah, seharian menjaga arwah dan kini terpaksa mengarungi perjalanan yang panjang pula. Tidak lama selepas tu, tiba-tiba saya terdengar suara jeritan yang sangat kuat. Saya terkejut, lalu memperlahankan van. Ni dah kenapa ni? Soal saya. Apa bangkit? Jerit anak-anak arwah ni. Saya segera memberhentikan van lalu menuju ke belakang. Anak-anak arwah berpeluk sesama sendiri. Pelik. Sedangkan saya lihat jenazah elok diterbaring di atas keranda. Kebetulan hari itu saya tidak membawa penutup keranda. Hanya kain saja yang menutup mayat. Ni dah kenapa ni? Soal saya. Tadi apa bangkit? Katanya dengan nada ketakutan. Kau biar betul. Macam mana boleh bangkit? Doktor pun dah sahkan yang ayahnya sudah meninggal dunia. Mustahil orang yang meninggal boleh bangun semula. Saya mengelak kain yang menutup jenazah dan pegang seluruh tangan serta kaki arwah. Sejuk, kaku dan tidak bergerak. Mana ada? Tak ada apa-apa pun, kata saya. Betul, tiba-tiba je Apak bangkit tadi, kata anaknya lagi. Susah hendak saya percaya. Kalau ayahnya bangun, pastilah kain yang menutup arwah akan terlurut ke bawah. Tetapi yang saya lihat tadi semuanya masih dalam keadaan yang elok sahaja. Saya meminta mereka bertenang. Sekiranya boleh, sambung kembali membaca surah Yasin. Kesian saya lihat keadaan anak-anak arwah ketika itu. Badan mereka menggigil-gigil ketakutan. Disebabkan anak-anak arwah terlalu takut. Saya pun mempelaulah mereka duduk di hadapan bersama dengan saya. Pembantu saya pula duduk di belakang. Tanpa berlengah, mereka terus melompat turun daripada van dan duduk di hadapan. Semasa perjalanan, saya bertanya kepada mereka berdua, apa sebenarnya yang mereka nampak. Kata kedua-dua anak arwah, selesai saja membaca Yasin, mereka pun tersandar kepenatan. Tiba-tiba mereka nampak kain penutup jenazah seperti bergerak-gerak. Kemudian tak semena-mena ayah mereka ni bangun. Apalagi mereka terus bertempik dan lihat jenazah kembali dalam keadaannya asal. Saya menganggukkan kepala. Dalam hati saya berasakan mungkin itu adalah gangguan oleh makhluk lain. Tapi itu cuma andaian saya saja. Mungkin betul, mungkin juga tidak. Semua itu menjadi tanda tanya kepada saya. Selepas itu perjalanan kami ke rumah arwah tidak mempunyai sebarang halangan sehinggalah saya pulang semula. Saya rasa perkara-perkara begitulah yang membuatkan orang kadang-kadang takut untuk mendekati jenazah. Walhal mereka sudah tidak bernyawa dan sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Kedua pengalaman ini memang sukarlah untuk dijawab secara logik. Hanya Allah saja yang tahu jawapannya. Namun bagi saya, ia adalah pengalaman yang membuatkan saya semakin yakin dengan kehebatan Allah SWT. Selesai memasukkan jenazah ke dalam van, Roy terus menutup pintu kenderaan lalu memecut keluar meninggalkan perkarangan hospital Kuala Lumpur yang kita panggil HKL. Amin yang duduk di sebelahnya sekadar memandang dengan penuh keheranan. Yang kau pecut laju macam F1 ni dah kenapa? Kau tak nampak ke apa yang kita sedang bawa kat belakang tu? Kau jangan Roy, sila bulan kita pula yang terbaring kat belakang macam jenazah tu. Tutur Amin sambil tertawa kecil.
Roy tersengih gelak seperti kerang busuk. Yang sebenar-benarnya Roy ni bukanlah sengaja ingin memecut laju sebegitu, tetapi dia ada alasan tersendiri. Sekarang ni jam sudah hampir menunjukkan pukul 4 petang. Sebentar lagi mesti ramai pengguna jalan raya yang akan pulang dari pejabat. Dia tak nak terperangkap dalam kesesakan di tengah-tengah bandar raya Kuala Lumpur tu. Lagipun ni bukan kali pertama. Sebelum ni dia pernah tersangkut hampir 2 jam ketika dalam perjalanan dari HKL ke susur keluar Lebuh Raya. Baik, saya pun pernah kena. Saya kena 4 jam. Baik, teruskan. Tension dia tu hanya Tuhan saja yang tahu. Sebab itulah dia tidak mahu pisang berbuah 2 kali. Van jenazah yang dipandu Roy terus menjelah di dalam deretan kenderaan yang berbaris panjang menuju susur keluar ke Lebuh Raya. Walaupun ketika itu jalan raya agak sesak dengan kenderaan, namun kebanyakan pengguna lain cukup bertolak ansur dengan memberikan laluan mudah kepada kenderaan jenazah yang dipandu oleh Roy. Tidak sampai 1 jam mengharungi kesesakan, kenderaan mereka sudah pun masuk ke Lebuh Raya Utara Selatan menuju ke utara. Roy menarik nafas lega. Sekarang ini kena tumpukan perhatian kepada pemanduan pula, kerana bila sahaja masuk ke Lebuh Raya, kebiasaannya banyak pemandu yang mula memecut macam peluru. Kalau tidak berhati-hati, sila hari bulan nanti mereka pula yang akan kena tempiasnya. Amin bersiul-siul kecil sambil sesekali mulutnya petah menyanyi mengikut alunan lagu yang keluar di corong radio dalam kenderaan mereka. Roy hanya tersenyum melihat perlakuan kawannya itu. Dalam hati dia terfikir, nasib baiklah dapat kawan yang sporting dan mempunyai perangai gila-gila yang menemankannya ketika ini. Jika tidak, mesti dia akan memandu dalam keadaan yang bosan seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Weh Roy, aku nak tanya kau sikit boleh tak? Kau kenal tak arwah yang kita bawa ni? Soal Amin secara tiba-tiba. Roy yang sedang kusyuk memandu tersentak mendengar soalan spontan yang dilontarkan oleh Amin. Sebenarnya dia berasa pelik. Dah kenapalah tiba-tiba Amin mengajukan soalan sebegitu pada dia. Dan kau ni kenapa pula? Hujan tak ada, ribut tak ada. Tiba-tiba terus tanya soalan macam tu ke aku. Terkejut aku. Kalau ya pun, kasihlah salam dulu. Jawab Roy sambil tertawa kecil. Amin terus ketawa. Tak sangka pula soalannya tadi membuatkan Roy berasa kurang selesa. Roy yang perasanlah dengan perubahan di wajah rakannya itu terus menyambung kembali kata-katanya. Sebenarnya lah kan. Aku ni tak berapa kenal sangat dengan arwah ni. Cuma aku pernahlah bersembang beberapa kali dengan dia sebelum dia buat operation hari tu. Tapi tak sangka pula kan seminggu lepas operation dia meninggal dunia. Sebab aku tengok dia okey je. Dah sampai ajal kot, kata Roy panjang lebar. Amin diam sambil mengangguk-angguk kepala seolah faham penerangan sahabat itu. Roy terus kembali menyambung ceritanya. Masa arwah sakit hari tu, ramai jugalah ahli keluarga dia yang datang melawat. Sampai jugalah aku berkenalan dengan mak ayah dia. Tapi yang betul-betul buat aku pelik, tiba-tiba je dia meninggal dunia weh. Kalau tak silap akulah, sepatutnya hari ni dia dah boleh keluar daripada hospital. Memanglah babe. Ini kiranya dah keluar hospital lah. Tapi keluar kali ni driver yang kena hantar balik, pintas Amin sambil ketawa terkekeh-kekeh. Roy hanya tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala. Susah juga dapat kawan yang jenis loya buruk macam ni. Sampaikan jenazah yang ada kat belakang pun boleh dijadikan bahan lawak, bisiknya dalam hati. Amin terus membuka pelbagai topik dan cerita. Roy pula hanya tersengih dan sekala dia menyampuk jugalah kerana dia memang lebih suka mendengar daripada bercakap banyak. Lagipun si Amin ni sedang bersemangat bercerita kat sebelah dia ketika tu. Jadi dia biarkan je lah. Penat nanti berhentilah dia. Jika dihitungkan secara normal perjalanan mereka untuk menghantar jenazah ke Sungai Petani Kedah memakan masa lebih kurang 5 jam. Tapi itu pun jika mereka tidak berhenti lama dan menghadapi sebarang kesulitan seperti masalah kenderaan ataupun kesesakan lalu lintas. Kini kenderaan yang mereka naiki sudah hampir melepasi Bandar Raya Ipoh. Roy mengeling jam di tangannya. Tidak lama lagi akan masuk waktu maghrib. Dia lihat si Amin pula nak berengku di sebelah. Roy sekadar menggelengkan kepala. Patutlah tiba-tiba senyap sepi. Rupanya tengah enak dibuat mimpi, bisiknya dalam hati. Roy memperlahankan kenderaannya dan menuju ke susur masuk entian rehat Sungai Perak. Dia bercadang untuk menunaikan solat maghrib di situ.
Sekejap ni saya baca malam ni hari sunyi betul Ramadan yang kedua, sunyi. Setelah membentikan kenderaan berhampiran sebuah pokok besar dan rindang, dia lantas mengejutkan Amin di sebelah. Weh, Min. Oh, Min. Dah sampai Sungai Perak ni. Jomlah kita solat maghrib dulu. Nanti karang kalau terlajak jalan tak sempat pula nak berhenti kat mana-mana, kata Roy sambil menggoncangkan bahu rakannya. Amin bingkas membuka mata dan terpinga-pinga keheranan. Sambil mengusuk-usuk mata, dia memandang sekeliling. Weh, kat mana kita ni? Dah sampai rumah arwah ke? Soalnya sedikit keheranan. Lah, sampai apanya? Lambat lagi lah. Ni baru kat entian Sungai Perak ni. Aku nak solat maghrib dulu. Jomlah, jom. Cepatlah, gesa Roy lagi. Amin hanya tersengih seperti kerang busuk. Dia mengetak bibir sambil memandang Roy seolah meminta simpati. Kau pergi solat dulu lah Roy. Aku ingat nak rehat kejap lah. Tak apa. Biar aku tunggu jenazah ni. Kau pergi je cepat. Kang Hang habis pula waktu maghrib. Lagipun aku ni belum mandi wajib lagi, kata Amin lagi dengan suara perlahan seperti berbisik. Roy sekadar menggelengkan kepala sambil berlalu menuju ke surau berdekatan. Dalam hati dia mengucap panjang. Malaslah dia nak melayan kerana sahabatnya itu. Sila hari bulan. Kalau dilayan lagi bertambah sakit jiwa dibuatnya. Sekarang ni dibiarkan saja Amin tu menemankan jenazah. Sekurang-kurangnya ada juga orang yang menjaga kenderaannya itu. Amin keluar dari kenderaan sambil mengeliat kecil dan meregangkan urat sarafnya. Matanya liar memandang sekeliling. Nampaknya tidak banyak kenderaan yang ada di situ. Lantas dia mengeluarkan lighter dari poket dan memasang api pada rokok yang terkepit di bibirnya. Sambil mengembuskan asap, dia meninjau-ninjau keadaan jenazah di belakang kenderaan. Setelah habis menghabiskan sebatang rokok, Amin pun kembali masuk ke dalam kenderaan. Dia tak sanggup lagi menunggu di luar kerana tangannya sudah letih menampar nyamuk dan unggas yang berterbangan menghinggapi anggota tubuh badannya. Bagi Amin, dia lebih rela mencium bau kapur barus di dalam kenderaan daripada merelakan darahnya diambil percuma oleh nyamuk-nyamuk yang berkeliaran di luar sana. Sedang-sedang dia enak menghirup udara nyaman melalui penghawa dingin di dalam kenderaan itu. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti tum, tum, tum. Kedengaran bertalu-talu, bunyi seperti seseorang sedang menumbuk dinding kenderaan. Amin kaget seketika. Dia mula memasang telinga dan mencari-cari dari mana arahnya datang bunyi tersebut. Amin lantas keluar dan berlegar memeriksa di sekeliling kenderaan. Setelah beberapa kali berpusing-pusing di sekeliling kenderaan, Amin masih tidak dapat menemui jawapannya. Dia menggaru-garu kepalanya yang tidak gatal. Pelik sungguh, bunyi apa pula yang didengarnya sebentar tadi. Jika nak dikatakan ada budak-budak nakal yang ingin bergurau dengannya, tidak logik pula sebab kawasan sekeliling ketika itu cukup lengang. Kalau ada pun hanyalah beberapa buah lori sahaja yang kelihatan berhenti di situ. Itu pun amat jauh dari kenderaannya. Akhirnya, Amin mengambil keputusan untuk masuk semula ke dalam kenderaan. Namun otaknya masih lagi ligat mencari jawapan. Puas dia memikirkan dari mana datangnya bunyi tersebut. Memang tak mungkinlah dia salah dengar kerana bunyinya cukup kuat dan begitu hampir dengannya. Sedang Amin tercongak-congak mencari jawapan, tiba-tiba dia terlihat sesuatu dari cermin pandang belakang kenderaannya. Jantungnya serta-merta berdegup kencang. Dia memejamkan mata sambil berfikir, apakah benda yang dilihatnya itu sekadar hayalan ataupun realiti? Amin mula berpeluh ketakutan. Perlahan-lahan dia cuba membuka mata dan mengerling ke arah cermin pandang belakang. Di hadapannya itu, sekali lagi, sah, memang dia tidak berilusi. Apa yang dilihatnya sebentar tadi memang wujud. Malah, ini adalah kali kedua dia melihatnya dalam tempoh yang tidak sampai beberapa saat. Lembaga berkain kapan seperti pocong itu duduk betul-betul di hujung keranda di belakangnya. Lembaga itu hanya memandang tepat ke arah Amin tanpa berkata walau sepatah pun. Amin kini jadi tidak keruan. Jantung dia seperti disentap keluar dari badan. Amin sudah tidak mampu untuk berkata apa-apa.
Lidahnya, kelu dan mulutnya pula seakan terkunci rapat. Jenazah yang masih dibaluti kain kafan itu masih lagi duduk tegak di belakang sambil merenung tepat ke arah matanya. Muka jenazah itu pucat dan begitu menakutkan. Kapas yang tersumbat di hidungnya menambahkan lagi keseraman wajahnya. Amin lantas menjerit, namun suaranya tidak keluar. Dia tersandar ketakutan di kerusi hadapan. Amin cuba mengumpul segala kekuatan yang ada di dalam dirinya dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laungnya sekuat hati. Tiba-tiba, Oi, kau ni dah kenapa, Min? Kau mengigau ke apa? Jerit Roy sambil memperlahankan kenderaan yang dipandunya. Mengucap, Min, mengucap. Kau jangan buat macam ni, menjerit-jerit tak tentu pasal. Sila hari bulan nanti kita boleh accident pula. Nasib baiklah aku ni tak ada sakit jantung. Kalau tak dengan aku sekali padam. Rungut Roy. Amin tersedar dan membuka mata. Kelihatan manik-manik peluh membasahi dahinya. Dia mengurut-ngurut dada dan menarik nafas yang panjang sambil termenung seketika mengingati mimpinya sebentar tadi. Amin lantas mengambil sebotol air mineral di sebelahnya, lalu diteguk sehingga habis. Roy memandang dia dengan penuh keheranan. Kau ni dah kenapa, Min? Cuba kau cerita dekat aku apa yang dah jadi. Kau ni mimpi apa sebenarnya ni? Tanya Roy inginkan kepastian. Tak ada apa-apalah Roy. Aku ni mimpi je tadi. Tak ada apalah. Kau tak payah fikir yang bukan-bukan pula. Sambung Amin sambil mencuri-curi pandang ke arah jenazah yang berada di belakangnya. Roy sekadar tersengih sambil mengangguk-anggukkan kepala. Dia lantas mengerling jam di tangannya. Dah nak masuk maghrib ni. Dah, jom kita solat dulu. Kata Roy sambil membelok kenderaan yang dipandunya ke susur masuk hentian rehat Sungai Perak. Amin terpaku seketika. Dia cuba mengamati keadaan di sekelilingnya ketika tu. Memang sah. Inilah tempat di mana berlakunya situasi seram yang muncul dalam mimpinya sebentar tadi. Dia duduk diam sambil memerhatikan arah kenderaan yang dipandu oleh sahabatnya tu. Jantungnya kembali berdebar-debar bila dilihatnya Roy memberhentikan kenderaan itu. Betul-betul berhampiran sebatang pokok besar dan rendang. Yang memang tak ubah seperti lokasi yang berlaku dalam mimpi dia sebentar tadi. Amin menurunkan tingkap kenderaan dan meninjau-ninjau keadaan di luar. Pelik dan ajaib. Memang Amin tak sangka bagaimana dia boleh bermimpi perkara sama yang dialaminya sekarang ni. Dia seolah-olah tak percaya dan inginkan kepastian buat kali kedua. Mata Amin liar memandang sekeliling. Sekali lagi dia terkejutkan apabila dilihatnya ada beberapa buah lori yang sedang berhenti rehat. Ini juga sama seperti dalam mimpinya sebentar tadi. Min, aku nak sembahyang maghrib ni. Kau nak ikut tak? Jomlah pergi sekali. Kalau tak, kau jaga jenazah ni. Biar aku solat dulu ya. Nanti aku balik, kau pula yang pergi solat. Aku yang jaga jenazah. Terang Roy panjang lebar sebelum dia mematikan enjin kenderaan. Amin terdiam. Memang sumpah mati duk semula pun dia takkan tunggu jenazah ni. Cukuplah apa yang dialaminya ketika mimpi sebentar tadi. Tak mustahil mimpinya itu bakal menjadi kenyataan memandangkan situasi yang berlaku sekarang ni betul-betul mirip dengan mimpinya tadi. Aku nak ikut samalah Roy. Lagipun apalah salahnya tinggalkan jenazah ni dalam kenderaan. Bukannya ada siapa-siapa pun nak curi kan? Kata Amin sambil melompat keluar dari kenderaan. Roy sekadar mematikan gelagak rakannya dengan penuh keheranan. Dalam perjalanan ke surau, Amin masih lagi memikirkan tentang mimpi yang dialaminya sebentar tadi. Dia nekat untuk menceritakan kepada Roy. Sama ada sahabatnya itu ingin percaya ataupun tidak, pulanglah pada dia. Tetapi, dia akan bercerita waktu pulang nanti. Itu pun ketika jenazah dah dihantar ke rumahnya. Amin takut untuk bercerita ketika jenazah masih lagi berada di belakangnya. Manalah tahu nanti mimpinya tiba-tiba jadi kenyataan. Setelah selamat mengantar jenazah ke rumahnya di Pahang, saya bersama dengan seorang kawan terus memandu pulang ke Sungai Petani Kedah.
Sebelum meneruskan perjalanan, kami berhenti singgah di sebuah restoran untuk menghilangkan penat dan mengantuk. Hei, dah lewat benar kita ni. Kau tahu ke jalan shortcut nak balik ni? Soal saya kepada kawan saya. Entahlah, aku tak tahu. Tapi orang cakap ikut batang kali lagi dekat. Terus keluar ke Serendah. Balasnya. Kau pernah lalu ke? Tahu jalan? Soal saya lagi. Dia menggelengkan kepala. Saya terasa ingin mencuba jalan tu. Maklumlah, jam ketika itu sudah pun masuk pukul 2 pagi. Kalau terlambat, maknanya selepas subuh baru kami sampai ke Sungai Petani. Kami segera menghabiskan air yang bersisa, lalu meneruskan perjalanan. Kita cuba je lah, lalu ikut batang kali lah Saya membuat keputusan. Pembantu saya segera mengangguk sambil memandu. Mata saya tercari-cari arah ke batang kali. Akhirnya, kami menemui jalan ke sana. Sebaik saja masuk simpang ke batang kali, kami lihat kawasan itu sungguh gelap. Kiri dan kanannya dikelilingi hutan, manakala jalannya juga bengkang-bengkok. Sedang kami menyusuri jalan itu, tiba-tiba sahaja hujan renyai-renyai turun membasahi bumi. Saya memperlahankan kenderaan. Dengan kawasan yang gelap ditambah pula suasana hujan, memang mengehatkan pemandangan. Saya memandu pula dengan berhati-hati. Semasa kami tiba di satu selekor, dari jauh saya nampak seperti ada susuk tubuh manusia yang sedang berjalan di tepi jalan. Saya naikkanlah lampu tinggi, tetapi tak nampak apa-apa pun. Sebaik melepasi selekor itu, dengan tidak semena-mena, saya nampak kelibat seorang wanita berpakaian berwarna kuning sedang berjalan sendirian. Berani sungguh dia berjalan seorang diri. Waktu itu saya memang terkejut. Dari jauh tidak nampak, tapi apabila sudah berada dekat, tiba-tiba saja dia berada di hadapan. Nasib baiklah saya tidak panik. Dalam hati saya terdetik, mana datang pula perempuan ni malam-malam macam ni. Tambahan pula di kawasan hutan yang langsung tak ada rumah. Berani betul dia jalan seorang diri. Saya memperlahankan kenderaan. Memang jelas kelibat itu seorang wanita. Tapi waktu tu hati saya langsung tidak mahu berhenti. Hati saya memang berasa tak tenteram. Setelah melepasi wanita tu, saya cuba melihat daripada cermin pandang belakang. Wanita tu dah hilang. Tak nampak kelibat dia. Saya pandang juga di cermin pandang sisi. Memang tiada. Saya memecut van dengan agak laju. Pembantu saya hanya diam saja. Lebih kurang 10 minit perjalanan, saya bersuara. Weh, kau nampak tak perempuan tadi? Soal saya. Nampak? Mana datang perempuan dalam hutan macam ni? Katanya. Itulah, aku pun pelik. Kau rasa tu orang ke apa? Soal saya lagi. Pembantu saya menggelengkan kepala. Katanya, tadi dia memang berasa takut. Seluruh bulu rumahnya menegak. Dia bimbang sekiranya saya berhenti untuk menumpangkan wanita itu. Nasib baiklah kau tak berhenti. Kalau tidak, kata pembantu saya itu. Saya katakan kepadanya, memang hati saya berasa tidak sedap. Sekiranya wanita itu menahan van sekalipun, saya pasti tidak akan berhenti. Biarlah dia ni manusia sekalipun. Ialah, kalau kena dengan orang lain pun, apabila berada kat situasi macam ni, rasanya orang lain pun takkan berhentikan kenderaan juga. Sebenarnya, sampai sekarang pun saya sendiri tak pasti apa yang saya lihat tu. Adakah dia benar-benar seorang wanita atau jelmaan makhluk halus? Sewaktu disuruh, memang tak nampak apa-apalah. Tapi kemudian tiba-tiba saja dia berada di depan kami. Apabila melihat melalui cermin, hilang. Hei, perempuan tu manusia ke bukan? Kami sampai di Masjid Taman Keladi lebih kurang pukul 6 pagi. Sebaik saja tiba, badan saya terasa sejuk panas. Selepas peristiwa malam tu, saya demam selama 2 hari. Hendak dikatakan disebabkan penat, memang mustahil lah. Kerana sebelum ini, saya biasa mengantar jenazah lebih jauh daripada tu. Tetapi apabila terbayang susuk tubuh wanita pada malam tu,
hati saya pasti berdebar. Walaupun sudah lebih 15 tahun membawa van jenazah, itulah pengalaman pertama yang saya lalui yang membuatkan saya demam. Memang tugas sebagai pemandu van jenazah ni bukanlah satu kerja yang senang. Bermacam-macam ujian Allah berikan. Semua tu tak lain dan tak bukan adalah untuk menguatkan lagi keimanan kita pada Yang Maha Pencipta.